Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya berkaitan komitmen kerajaan negeri dalam membangunkan sektor pendidikan negeri. Untuk itu kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Ya Sahih. Sehubungan itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yakin bahawa kerajaan negeri berupaya memberikan pendidikan percuma kepada rakyat. Tambahnya, inisiatif ini boleh direalisasikan dengan mengembangkan sumber pendapatan negeri menerusi dua sektor baru yang bakal diperkenal. Dedah beliau lagi, ketika ini Sarawak berupaya memperoleh pendapatan tambahan dari cukai jualan dan perkhidmatan SST dalam industri minyak dan gas selain pembangunan tenaga hidrogen. The moment you got enough money, we send anak kita ke universiti, even to the top world university. And then the talent is, and you can move forward to develop our state. InsyaAllah, God willing, we can do it. Sekarang pun kita dah buat high project. Beliau berucap demikian dalam majlis makan malam sempena ulang tahun ke-50 Yayasan Sarawak di Kuching malam tadi. Dalam pada itu, katanya, Sarawak harus berusaha menghasilkan modal insan berkualiti dengan menghantar pelajar tempatan ke universiti terkemuka di seluruh dunia. Dan bagi tujuan itu, Yayasan Sarawak akan membiayai kos pengajian mana-mana pelajar yang mampu dan terpilih. Sepanjang penubuhan Yayasan Sarawak, lebih 1.8 juta anak Sarawak telah mendapat manfaat pendidikan daripadanya. Penyertaan golongan belia dalam Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB kelak merupakan satu polisi baru yang terbaik untuk mengukuhkan lagi kecemerlangan parti ke tahap yang lebih maksimum. Bekas Timbalan Presiden PBB Tan Sri Alfred Jabu Numpang memberitahu ia merupakan peluang baru untuk parti memperoleh idea dari setiap generasi, terutama era teknologi kini yang lebih ditakluki generasi belia. Tan Sri Alfred Jabu berkata modal insan yang baik merupakan didikan dari awal berkaitan pembangunan parti terutama di dalam kepimpinan dan hala tuju politik tempatan. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual khas bersempena Perhimpunan Agung Tri Tahunan PBB ke-15 yang akan diadakan di Kuching bermula 16 sehingga 19 Jun ini. Katanya dengan pendekatan baru tersebut, golongan belia di Sarawak akan mempunyai inklusiviti tersendiri dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa dengan lebih berkeyakinan. Saya rasa dalam sistem mengubal dasar, kita perlu mendapat input daripada generasi yang muda, dari pemuda, wanita yang sederhana umur, yang tua juga, termasuk saya sendiri. I want still to contribute because opportunity for us to contribute good ideas. Terdahulu, Premier Sarawak yang juga Presiden PBB, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan akan meminda perlembagaan parti bagi mewujudkan sayap baru untuk golongan belia berumur 18 hingga 28 tahun. Dalam pada itu, mantan Ketua Pergerakan Wanita PBB Tan Sri Empiang Jabu turut ditemu bual memberitahu Pergerakan Wanita PBB merupakan salah satu penyumbang kepada kejayaan PBB bukan sahaja di peringkat tertinggi bahkan peringkat akar umbi. Women can get involved in politics without becoming a YB. There are plenty of roles you can play. Sebaliknya, penyertaan dalam politik, terutamanya pergerakan wanita, akan membolehkan wanita berbakti kepada masyarakat secara lebih berkesan kerana mempunyai kebolehan berinteraksi di peringkat akar umbi dan lebih dipercayai. Katanya, perjuangan pergerakan wanita dalam PBB perlu diteruskan dan dipelihara untuk disampaikan kepada generasi kepimpinan yang akan datang. Duta Besar Republik Korea ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Lee Ching-biong mengadakan lawatan ke beberapa kawasan tumpuan awam di sekitar Kuching hari ini. Lawatan itu turut disertai rombongan daripada Dewan Perniagaan Korea Malaysia, KOCHAM. Tuan Yang Terutama Lee Chi-biong bersama 24 ahli KOCHAM membuat lawatan ke Pusat Hidupan Liar Semenggoh dan diberikan taklimat oleh Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pemeliharaan Biodiversiti Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Melvin Gumal mengenai mamalia terbesar di dunia yang hidup di atas pokok.
Selama lawatan hampir 2 jam di Pusat Hidupan Liar Semenggoh, mereka turut berkesempatan melihat dengan lebih dekat The Grand Old Lady of Semenggoh berusia 51 tahun yang diberi nama Seduku dan orang utan Anwar berusia 24 tahun yang dikenali sebagai antara yang paling dominan dalam kalangan orang utan di pusat tersebut. Duta Besar Republik Korea ke Malaysia Tuan Yang Terutama Lee Chi-byom bersama delegasi Ko Cham kemudian melakukan lawatan ke Pusat Biodiversiti Sarawak dan diberikan taklimat berkenaan jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Sarawak serta hasil penyelidikan ke atas tumbuh-tumbuhan yang berpotensi membangunkan produk berasaskan bio, komersial serta penemuan ubat-ubatan yang boleh menyumbang kepada peningkatan ekonomi serta menjana pendapatan pengusaha sesebuah komuniti di negeri ini. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Cawangan Miri dan Hospital Miri adalah yang pertama mencapai status penderma darah sukarela tanpa imbuhan 33 tahun lalu di Malaysia seperti yang diiktirafkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengambilan Penderma Darah Miri yang juga pengerusi penganjur bagi kempen penderma darah sempena Hari Penderma Darah Sedunia, Karambir Singh dalam kenyataan memberitahu program menderma darah adalah perkhidmatan yang penting untuk mengekalkan bekalan darah yang mencukupi dalam tabung darah. Karambir Singh turut berkata, dengan setiap pek darah yang diderma boleh menyelamatkan nyawa dan beliau berharap lebih ramai akan tampil untuk memberi sokongan menderma. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengambilan Penderma Darah Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Cawangan Miri, Jawatan Kuasa Kecil Program Pengambilan Penderma Organ dan Jawatan Kuasa Kecil Kesihatan dan Khidmat Masyarakat akan menganjurkan Hari Penderma Darah Sedunia pada 12 Jun ini. Kempen derma darah yang turut disokong oleh Persatuan Wartawan Sarawak Utara NSJA ini akan diadakan di Institut Latihan BSMM di Jalan Bulan Sabit bermula antara pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Pada masa yang sama, terdapat juga program saringan kesihatan merangkumi pemeriksaan percuma paras gula dalam darah dan aktiviti pendaftaran ikrar organ diadakan. Sebuah kilang memproses produk daripada soya di Jalan Elistan Sri Ong King Hui, Kuching mengalami kemusnahan kira-kira 30% akibat kebakaran awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, insiden yang berlaku ketika kilang berkenaan sedang beroperasi dan ia melibatkan mesin memproses serta stor penyimpanan bahan-bahan. Kebakaran turut memusnahkan 6 buah bilik pekerja di kilang berkenaan. Menurut PGO, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.22 pagi. Seramai 9 anggota bersama sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Padungan digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan itu turut dibantu oleh 15 anggota dengan 2 jentera dari BBP Batu Lintang dan Tabuan Jaya. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pada pukul 8.32 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Baik saudara, setakat ini berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.